Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Anwar semakin terdesak tuduh tentera undi awal dibayar. Dakwaan pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, anggota tentera terutama di Parlimen Bora Pahang sudah mengundi awal untuk PRU15 dan dibayar untuk berbuat demikian disafatkan sebagai keterlaluan. Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, dakwaan itu adalah antara kenyataan yang paling tidak bertanggungjawab dan berniat jahat dikeluarkan mana-mana ahli parlimen sepanjang tempoh berkempen. Katanya ini kerana Anwar tidak menunjukkan apa-apa bukti untuk menyokong dakwaan itu, maka ia adalah tuduhan melulu tanpa asas maupun bukti. Terdesak 146,000 pengundi tentera dan pasangan mereka yang layak mengundi, Anwar telah menghina dan menggelar mereka penerima rasuah. Menerima rasuah adalah satu jenayah. Apakah Anwar berpendapat bahawa anggota tentera kita adalah kesemuanya penjenayah? Anggota tentera menggadai nyawa mereka setiap hari untuk melindungi bumi Malaysia. Wirawita itu sepatutnya dipuji dan bukan dihina. Adakah jelas bahawa Anwar Ibrahim semakin terdesak kerana PH kurang mendapat sokongan daripada rakyat semasa tempoh berkempen ini, katanya. Sehubungan itu, Ahmad Faizal mempersoal sama ada dakwaan yang disifatkannya cerita dongeng mengenai rasuah pilihan raya itu dijadikan ulasan bagi menuduh bahawa PRU15 tidak adil sekiranya PH kalah besar pada 19 November ini. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Lelaki tuduh Ebit Liu guna anak dan isteri buat konten mohon maaf, katanya tak sengaja mengaku sudah cerai isteri. Kisah seorang wanita yang menerima hadiah motosikal Yamaha Y15 daripada Ebit Liu nampaknya terus sangat menjadi perbualan netizen. Mana tidaknya wanita dikenali sebagai Amy itu dikabarkan bekerja sebagai worker food panda, membesarkan seorang cahaya mata selepas lama terpisah dengan suaminya. Pada Selasa, seorang lelaki dikenali sebagai Fakrul Rosli tampil bersuara mendedahkan bahawa dia masih suami kepada wanita tersebut dan menafikan mereka sudah berpisah. Dia turut menegur Ebit yang dikatakan bersalahan fakta terkenaan hubungan rumah tangganya, namun kata mereka kini dalam proses perceraian di mahkamah. Lelaki panas, dia mendakwa Ebit Liu sekadar membuat konten apabila menyuruh istrinya berpakaian seragam pekerja food panda sambil mendukung anak sebelum video pemberian motosikal itu tular di media sosial. Pada Selasa malam, Fakrul nampaknya membuat pusingan U-turn apabila dia muat naik permohonan maaf kepada Ebit dan dakwaan yang dibuat sebelum ini. Untuk info, saya masih duduk berdekatan bekas isteri saya supaya senang untuk kami urus anak sama-sama. Saya mohon maaf atas apa yang saya katakan berkenaan tuduhan Ebit Liu hanya membuat konten saja adalah tidak benar dan saya tidak sengaja sama sekali. Wallahu, saya sendiri pun tidak tahu dan merendah diri memohon maaf atas kesemua kesilapan saya, ujarnya menerusi Instagram story. Dalam kenyataan itu, dia juga memaklumkan sudah bercerai dengan istrinya selepas hadir ke mahkamah pada Selasa petang. Berkenaan dengan status saya dan Amy, kami bukan lagi suami isteri setelah dapat keputusan daripada mahkamah sebentar tadi. Saya mohon maaf atas sekali lagi untuk Ustaz Ebit Liu atas statement yang saya dah buat baru-baru ini. Benda ini first jadi dalam hidup saya. Of course saya rasa hilang kawalan itu membuak dalam diri saya dan terus membuat sesuatu keputusan dengan perasaan yang bercelaru tanpa berfikir panjang. Saya juga mohon maaf kepada bekas isteri saya apa yang sudah terjadi sekarang ni. Maafkan saya sekali lagi. Untuk info, saya masih duduk berdekatan bekas isteri saya supaya senang untuk kami uruskan anak sama-sama. Doakan yang terbaik, tulis Fakrul. Sebelum ini, Ebit dalam posting Instagram berkata dia berjumpa Amy yang sudah lama terpisah dengan suaminya sebelum menghadiahkannya sebuah motosikal Waisuku. Terjumpa adik Amy kerja menghantar makanan dengan berjalan kaki, panda walker, juga pembantu sambilan sebuah restoran. 23 tahun, anak yatim dan anak ada seorang anak. Suami dah lama terpisah. Masih proses mahkamah area Kerinci, Lembah Pantai.
Terharu tengok adik ini, muda lagi cari rezeki, berjalan sana sini. Ujian adik, sabarlah di usia muda dengan ujian sebegini. InsyaAllah di sebalik ujian dan kesusahan kerana Allah sayang kita. Katanya dah lama ingin jumpa Ustaz, hari-hari tengok Ustaz suka tolong orang. Tiba-tiba Allah jumpakan di sini, beri saya hadiah begini. Saya memang tengah kumpul duit nak cari rezeki beli motor. Semoga Allah jaga adik jadi wanita yang soleha dan anak menjadi anak yang baik dan hebat. Tulis Ebit di Instagram menceritakan semula ketika pertemuannya dengan wanita itu. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Rumah hilang berganti, baru siap atas bantuan Ebit Liu. Selepas hampir setahun kemajuan pembinaan, rumah pusaka berusia 53 tahun milik warga emas Rohana Mahfuz 376 akhirnya siap sepenuhnya dan lebih cepat dari jadual asal. Kisah warga emas itu mendapat perhatian banyak pihak apabila rumah pusaka keluarga Rohana di Batu 18, Kampung Jawa itu hanya tinggal tangga batu akibat banjir besar pada 18 Disember tahun lalu. Aktivis masyarakat Ebit Liu yang bersimpati dengan nasib pesara kerajaan yang tinggal sehelai sepinggang itu kemudian membantu Rohana dengan membina sebuah rumah yang baru di lokasi yang sama. Ebit dalam catatan Facebooknya berkongsi perkembangan pembinaan rumah baru warga emas Terbabit yang siap sepenuhnya selepas proses pembinaan dijalankan hampir setahun. Ebit ketika menemui Rohana selepas rumah pusakanya hanyut dalam kejadian banjir besar tahun lalu. Sebab rasa pagi ini, ziarah nenek Rohana 76 tahun, rumahnya hanyut banjir cuma tinggal tangga di Hulu Langat. Mas satu Malaysia tular kisah nenek ni. Kami bantu bina semula rumah baru, hadiahkan rumah baru untuknya. Ini semua dari Allah. Menangis nenek tadi ucap terima kasih dan memberi semangat baru untuknya. Beliau lemah masa itu dan tak kuat. Kini menangis terharu melihat kasih sayang Allah padanya. 18 Desember tahun lalu memahat memori hitam buat warga emas Terbabit apabila rumah pusaka keluarganya berusia 53 tahun hanyut dilanda banjir besar di Batu 18 Kampung Jawa di sini. Rumah itu hanya tinggal tangga batu untuk menjadi ingatan dan kisahnya mendapat perhatian ramai termasuk aktivis masyarakat Ebit Liu yang bersimpati dengan nasib pesara kerajaan itu. Bantuan daripada pelbagai pihak diterima wanita berusia 77 tahun itu membolehkan kerja membina semula rumahnya di tapak yang sama dimulakan dan sebelum ini dijangka siap pada Januari atau Februari tahun depan. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Rumah hilang berganti, baru siap atas bantuan Ebit Liu. Selepas hampir setahun kemajuan pembinaan, rumah pusaka berusia 53 tahun milik warga emas Rohana Mahfuz 376 akhirnya siap sepenuhnya dan lebih cepat dari jadual asal. Kisah warga emas itu mendapat perhatian banyak pihak apabila rumah pusaka keluarga Rohana di Batu 18, Kampung Jawa itu hanya tinggal tangga batu akibat banjir besar pada 18 Desember tahun lalu. Aktivis masyarakat Ebit Liu yang bersimpati dengan nasib pesara kerajaan yang tinggal sehelai sepinggang itu kemudian membantu Rohana dengan membina sebuah rumah yang baru di lokasi yang sama. Ebit dalam catatan Facebooknya berkongsi perkembangan pembinaan rumah baru warga emas Terbabit yang siap sepenuhnya selepas proses pembinaan dijalankan hampir setahun. Ebit ketika menemui Rohana selepas rumah pusakanya hanyut dalam kejadian banjir besar tahun lalu. Sebab rasa pagi ini, ziarah nenek Rohana 76 tahun, rumahnya hanyut banjir cuma tinggal tangga di Hulu Langat. Mas satu Malaysia tular kisah nenek ni. Kami bantu bina semula rumah baru, hadiahkan rumah baru untuknya. Ini semua dari Allah. Menangis nenek tadi ucap terima kasih dan memberi semangat baru untuknya. Beliau lemah masa itu dan tak kuat. Kini menangis terharu melihat kasih sayang Allah padanya. 18 Desember tahun lalu memahat memori hitam buat